Pertemuan kita pada hari ini 23 Disember 2022 Masihi 29 Jamadil Awal 1444 Hijrah. Elit Rohani membawakan kepada Auda satu tajuk yang cukup menarik dan akan membincangkan lebih lanjut iaitu Yang Mulia Dr. Hajah Masuryati binti Haji Yahya, penolong Profesor Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Tafakur Jalan Takharub bersama kita ya. Ya, Assalamualaikum Dr. Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, satu lagi topik yang direntangkan, dibentangkan untuk pagi hari Jumaat ini. Tafakkur Jalan Taqarrub. Jadi sebelum kita ni lebih berpanjang lebar juga secara keseluruhannya memberikan pemahaman kepada masyarakat penonton kita ni berkenaan dengan topik ini, barangkali sebagai pendahuluan memberikan perkongsian definisi tafakur itu dulu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton, para pendengar di mana jua segmen ini dapat diikuti, insya-Allah mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah jua. Dan untuk hari ini segmen yang terakhir mungkin insya-Allah. Dan kita ni akan bercakap tentang tafakkur Jalan Taqarrub, yang mana merupakan satu subtema daripada tajuk yang pernah dibawakan 2 minggu sebelumnya. Yeah. Jadi tafakkur Jalan Taqarrub ni sebenarnya adalah untuk menyesuaikan dengan matlamat segmen Elit Rohani supaya hati kita ni sentiasa jaga sebenarnya. Baik, mengetengahkan definisi mengenai tafakkur ni maksudnya adalah tafakkur ni maksudnya dari segi pengertian, dari segi kamus, kalau kita merujuk pun ia akan memberikan maksud merenung dan ataupun renungan yang mendalam, yang sambil berfikir, macam itu maksudnya. Jadi kegiatan merenung sana adalah kegiatan yang kita ni buat ataupun perbuatan yang kita ni sekalikan dengan berfikir. Jadi itu adalah tafakkur yang dimaksudkan dalam konteks sebagai jalan untuk tani taqarrub. Sebelum ini taqarrub maksudnya kita ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala. Jadi tafakkur adalah salah satu jalan yang kita ni guna pakai untuk kita ni taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah definisi mengenai dengan tafakkur, iaitu berfikir. Baik, tafakur menurut Al-Quran pula bagaimana doktor dan juga keutamaannya? Okey, baik. Tafakkur sebenarnya sudah lama disebutkan. Memang sudah lama pun disebutkan dalam Quran dan ada banyak ayat mengarahkan kita ni, meminta kita ni supaya bertafakkur sebenarnya. Dan tafakkur yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebahagiannya saya akan highlight 2 perkara yang sangat besar, iaitu tafakkur alam. Tafakkur alam maksudnya kita ni berguru dengan alam. Kita ni berguru dengan fenomena alam. Artinya kita ni melihat segala kejadian alam, malam, siang, berputarnya matahari, kemudian bulan ada waktu malam, kemudian cakrawala yang lainnya. Jadi membuatkan kita ni sebenarnya sepatutnya memikirkan semua kejadian itu sebenarnya. Kenapa? Sebab itu akan membawakan dalaman kita ni balik, balik untuk membesarkan kesedaran dalaman kita ni tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Kalau kita fikir-fikir, kalau manusia biasa menjadikan mungkin saja berlaku pelanggaran mungkin, tetapi tidak. Begitulah Allah Taala mengatur segala perjalanan matahari, bulan dan sebagainya. Kemudian tafakkur yang kedua pula adalah tafakkur dalam diri. Tafakkur dalam diri ini maksudnya kita ni menyuluh ke dalam diri kita sendiri. Kita ni melihat dalam diri kita sendiri. Sebab pentingnya tafakkur dalam diri ini sangat penting juga sebenarnya. Sebab kalau kita ni indah melakukannya, maka kita ni akan pernah mengenali siapa yang menjadikan kita ni. Jadi tujuan tafakkur dalam diri itu adalah untuk kita ni mengenal Allah Subhanahu wa taala, namun melalui dalaman kita ni sendiri. Macam itu artinya
Kalau dari sudut tasawufnya, okey, tafakur dalam diri artinya kita ni mengenal dalam diri, kemudian dengan mengenalnya diri itulah jalan untuk kita ni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam konteks akademik, okey, dalam konteks bidang akademik, tafakur dalam diri ini adalah merupakan satu metod intelektual yang sangat tinggi dalam pembangunan spiritual. Jadi itu yang nyorang secara dasarnya yang mudah-mudahan mudah difahami oleh penonton kita ni maksud tafakkur atau ia adalah mengarah kepada tani untuk berfikir, tetapi saya percaya cara bertafakkur ni ada barangkali digariskan juga bagaimana sewajarnya. Kalau nyorang berfikir aku undang tiap hari pulang berfikir ni, tapi untuk bertafakkur ni yang sewajarnya, bagaimana kaedahnya? Baik. Tafakur sebagaimana tadi melihat definisinya tadi. Memang kalau tafakur saya sebutkan tadi berasal daripada perkataan fakara, berfikir. Namun berfikirnya itu sambil kita merenung. Merenung ke dalam. Okay. Jadi keutamaan tafakur di sini adalah membentuk kita ni, menyedarkan kita ni bahwasanya melalui tafakur itu akan mempertingkatkan rasa syukur kita ni atas nikmat yang Allah Taala bagi kita ni selama ni. Terlalu banyak yang memang tidak terhitung pun. Kemudian yang keduanya adalah mempertingkatkan rasa kesedaran dalam diri kita sendiri. Dan kalau kesedaran itu sentiasa ada, okay, kesedaran dalam diri itu sentiasa ada, maka hati kita ni akan sentiasa berada dalam keadaan yang jaga. Artinya kalau hati itu jaga, artinya tidak tidur, berarti kita ni tidak akan melakukan kelalaian. Itu pentingnya. Baik, alhamdulillah juga pendekatan kita bagi segmen Elit Rohani kita pada hari ini cukup menarik ya, tafakur jalan takarub, di mana membawa pengertian bagi kita ni untuk berfikir dan juga merenung juga dengan lebih jauh, dengan lebih mendalam mengenai dengan diri kita ni ya, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk lebih penjelasannya kita serahkan bersama dengan doktor manfaat dengan kita merenung, berfikir ataupun juga tafakur ini. Baik, sebelum kita sampai kepada manfaatnya, okey, saya akan sebutkan sedikit bagaimana cara melakukan tafakur. Mungkin orang bertanya macam mana caranya. Okay. Sebenarnya menyebut senang, tetapi mungkin aplikasinya mungkin perlu usaha sedikit. Okey, antaranya untuk melakukan tafakur itu ialah kita ni merenung ayat-ayat Al-Quran, kemudian merenung kembali nikmat Allah yang dibagikan kepada kita ni, kemudian merenung balik semua janji-janji yang Allah Taala bagikan kepada kita ni. Okey, baik janji itu yang baik ataupun janji yang mengingatkan kita ni lah berwaspada. Jadi semua janji, baik yang janji yang baik akan mendapatkan pahala, kemudian janji yang memerlukan kita ni kepada kewaspadaan itu artinya memerlukan kita ni berhati-hati sebab nantinya akan memberikan kesan kalau sekiranya buruk kita lakukan, berarti kita ni akan menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga nantinya. Jadi apabila melihat kepada manfaat kepada tafakuran ini tadi adalah bentuk kita ni sebenarnya kalau memang tepat suasananya kita ni melakukan tafakur itu akan membentuk kita ni itu jadi orang yang semakin rajin beribadah sebab bertafakur ni kita ni merenung semua kejadian yang Allah Taala bentuk ataupun jadikan ataupun ciptakan, jadi membuatkan kita itu sentiasa merenung balik dan akhirnya akan membuat jiwa kita ni itu akan sentiasa jaga dalam segala kebesaran yang Allah Taala ciptakan untuk kita ni. Kemudian akan meningkatkan ketakwaan kita ni lah sebenarnya. Itu manfaat tafakur itu juga sebenarnya. Dan kita ni pun sebagai negara zikir, kita ni pun juga sebenarnya jangan lupa tafakur itu adalah memenuhi kriteria negara zikir itu, di mana negara zikir kan kita ni selalu menyebut berzikir. Berzikir itu adalah termasuk dalamnya adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau kita ni merenung, berarti kita ni secara langsung mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya ataupun manfaat daripada tafakur yang mana boleh meningkatkan ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kalau kita ni sudah mempunyai satu sifat yang istiqamah dan diri kita ni akhlak yang baik, sebagai contoh sahaja, kalau memang sebenarnya kita ni biasa melakukan kebajikan, sentiasa melakukan melakukan sedekah mungkin, okey. Jadi benda itu akan menjadikan satu sifat jati diri dalaman kita ni, dan itu juga boleh membawa kita ni kepada bertafakur sebenarnya. Jadi tafakur kita ni dalam hal itu adalah melalui ibadah ataupun muamalah kita ni bersama orang ramai, bersama masyarakat awam macam tu. Di mana kita ni memberikan kalau melaksanakan sedekah, artinya kita ni berurusan dengan orang ramai kan. Jadi di situ
berjalannya tafakur sebenarnya, tapi adalah tergantung kepada batang tubuh orang yang mungkin merenung perbuatannya tu. Baik, Gitu. bergantung kepada batang tubuh Ya. ataupun individu tersebut. Jadi adakah barangkali dari pengamatan ataupun mungkin ada dijelaskan dalam kitab-kitab yang tertentu macam mana kita ni melihat seseorang individu yang sudah mempunyai refleksi tafakur dengan taqarrub ini? Mungkin dapat dilihat secara zahir ataupun macam mana, Dr. Raja? Baik, orang lain, orang keliling kita yang mungkin boleh menilai. Tetapi penilaian itu adalah tergantung kepada diri kita ni sendiri masih tu. Okey. Selama mana kita ni mengaplikasikannya, selama mana kita ni istiqamah melakukannya, insya-Allah itu akan menjadi pandangan yang baik kepada orang lain dan akan sentiasa menjadi ingatan dan mungkin saja menjadi qudwah hasanah bagi orang lain untuk mencontohi dan menteladani kita ni juga sebenarnya. Dan dalam hal ini batang tubuh yang memiliki ataupun yang sentiasa taqarrub itu ataupun taqarrub dan yang sentiasa tafakur untuk jalannya taqarrub itu akan mungkin ia akan bercerita, tetapi tertakluk kepada kita ni menilai segala sifat baiknya, pembawaannya ke dalam masyarakat itu macam mana. Jadi dan kadang-kadang barang ini boleh juga kita lihat mungkin dari segi tutur bicaranya, bagaimana caranya membawa pembahasannya, bicaranya macam mana, macam itu. Jadi kadang-kadang orang yang duduk diam pun agak bagus juga sebenarnya sebab dia diamnya tu adalah lebih banyak merenung dan berfikir. Jadi lebih membawa kebaikan dalam dirinya dan menjaga dirinya lah sebenarnya. Jadi apabila orang yang buka suara saja sesuatu yang bijaksana barangkali apa ni keluar daripada lisannya ataupun kata-katanya. Sesuatu yang saya rasakan dapat kita ni buat, tetapi yang Dr. Raja tadi senang disebut, tetapi perlu penghayatan mendalam untuk kata ni mengarah kepada apa yang dikatakan tafakur jalan taqarrub atau iaitu istiqamah. Dan dalam hal ini saya percaya selalunya kita ni perlu berguru juga. Berguru di samping dengan berguru ni mudah-mudahan apa yang kita ni buat itu indah melencong ataupun lari daripada akidah sebenar ahli sunnah wal jamaah. Dan begitu juga keperluan kita ni untuk istiqamah, perlu je pendokong tu untuk terus istiqamah tu guru untuk tempat kita ni yang akan memandu kita ni supaya indah orang tersasar, dan cuma tu juga pendokong kita ni perlu ada juga. Dalam hal ni barangkali macam mana kita ni menerapkan hal yang kita bincangkan hari ini Amara kepada generasi muda yang ada masa ni. Kalau melihat kepada hambatan, cabaran yang pelbagai dan bermacam dengan adanya kepesatan teknologi, selalu disalahkan teknologi. Sebenarnya teknologi ini memudahkan, dan kalau indah ada pengeksploitasian, ia indah akan merosakkan cara fikir dan minda. Apa pendapat Dr. Raja? Okey, baik. Pendapat Okey, baik. Okey, baik. Bercakap tentang penggunaan teknologi yang hari ini memang satu cabaran pun juga kita ni. Kalau kita ni kurang menguasai, kita ni pun kalah sebenarnya. Jadi berbalik juga sebenarnya adalah pendidikan. Pendidikan yang bermula daripada rumah. Sebabnya kalau diukur daripada anak yang kecil, anak kecil itu kita ni yang mendidik mengasuh. Jadi di sana sudah bermula kita ni punya tanggungjawab untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak tani. Memang diperlukan penggunaan teknologi ini sesuai dengan situasi masa, zaman, peredaran masa sekarang ini. Namun beberapa perkara perlu kita ni terapkan dalam dalam urusan-urusan penggunaan teknologi ini. Kemudian macam mana kita akan menerapkan tafakur ini tadi dalam penggunaan teknologi ini tadi. Adalah bermula dengan mengatakan ataupun memberikan maklumat bahasanya teknologi itu adalah sebenarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebenarnya, namun kita ni sebagai penggunanya haruslah juga berlandaskan pemikiran yang baik, berfikir dengan cara yang baik macam mana menggunakannya. Sudah pasti ada garis pandunya kan. Macam mana menggunakan yang baik dan yang betul yang sebenarnya. Sebabnya teknologi itu pun sebenarnya yang kita ni lihat di dalam komputer hari-hari yang kita ni check itu sebenarnya itu adalah merupakan satu maklumat. Bila sebut maklumat bererti ada yang betul, ada yang salah. Jadi kita ni kena menyaring. Semasa menyaring itulah kita ni perlukan berfikir. Semasa berfikir itulah perlunya kita ni berjalan dalam
renungan-renungan, melihat semua apa yang kita ni lakukan ataupun yang kita ni lihat di sana tu. Perlunya ada batasan berfikir, kemudian perlu kita ni renung balik. Yang kita ni buat tu betul ke tidak, macam tu. Dan kanak-kanak yang kecil ni kan mungkin barangkali susah untuk kita ni atur, tetapi perlu ada satu gaya pendekatan yang sesuai dengan umurnya. Umpamanya orang kita ni explain, kita ni berikan penerangan kenapa dan apa natijah ataupun kesannya kalau ianya berlebihan dan seumpamanya. Dan juga di kesempatan ini Dr. Rajah dapat juga kita ni kongsikan serahkan bersama Dr. Rajah agar difahami lagi oleh penonton kita ni berkaitan dengan tafakur dan juga jalan takharub mengenainya, sedikit imbasan. Okey, baik. Kenapa memilih tafakur sebenarnya untuk tajuk ini? Sebagai sab kepada takarub. Takarub tu maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun kami menggunakan tafakur sebagai jalan untuk sampai kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, dalam kita ni melihat kejadian alam semesta, tidak perlu jauh. Kita ni merenung kejadian bulan, kita ni merenung bintang di waktu malam. Paling tidak hati kita ni pasti akan terdetik. Kecilnya bintang masih kita ni boleh melihat jauh, kita ni berada di muka bumi. Jadi dalam kejauhannya tu masih kita boleh melihat. Berarti di situ sudah berlakunya satu pemikiran dalam kita ni secara tidak langsung. Namun dibantu oleh kedudukan hati dalaman, kalau memang sudah sentiasa jaga, maka itu akan mengatur lagi melihatnya kita ni bintang yang jauh tinggi itu, berarti di situ terserapnya kejadian ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tinggi. Artinya dalam kejauhan jarak kita ni masih boleh melihat. Artinya di sana kita ni kebesaran Allah. Betul menghayati kejadian ciptaan Allah Taala, sebutir bintang pun masih boleh kita ni hayati, lihat kecantikannya. Itu apabila kita ni menghayati dan cuba bertafakur mengenai dengan kebesaran Allah dalam hal penciptaan alam semesta. Ini sesuatu yang mungkin kita ni boleh relasikan, kaitkan dengan kehidupan kita ni. Kita melihat pada waktu ini hujung tahun macam-macam kegiatan bagi yang berrezeki keluar negeri dan hatta juga kita melihat alhamdulillah kemampuan dan atas inayah dan reda Allah juga, kita ni rakyat Islam sebahagiannya di negara Darussalam berkemampuan kembali untuk menunaikan umrah. Alhamdulillah. Ke tanah suci. Kita ni melihat gambar-gambar yang dikongsikan oleh mereka yang berkemampuan melihat orang keadaan Kaabah tu. Bagaimana supaya kita ni bandar-bandar dapat menghayati ibadah kita ni ketika melakukan umrah, apatah lagi haji. Kadang-kadang apabila orang melihat ni, Dr. Rajah, maafkan saya, ini mungkin hanya sebahagian pemikiran individu. Ya, itulah sehingga keluar satu istilah, jangan jadikan umrah ke tanah suci itu sebagai satu tren. Ya, bukannya melancong seperti di sini saya rasa kita memerlukan kita ni untuk bertafakur juga. Betapa kesempatan kita ni dapat berada melangkah ke tanah suci itu sesuatu yang bukan barangkali sukar bagi mereka yang mampu, tetapi bagi mereka yang bukan mudah maksud saya tu. Barangkali Dr. Rajah dapat memberikan penerangan. Baik, menyebut kegiatan di hujung tahun yang kebanyakannya masanya alhamdulillah sesuatu yang sangat positif saya lihat. Banyak yang berpeluang melaksanakan umrah. Alhamdulillah. Saya rasa sangat banyak, sangat ramailah yang pergi umrah, alhamdulillah. Okey. Baik, mengambil kira dalam 2 tahun, tempoh 2 tahun kita ni berada dalam keadaannya pandemik COVID-19, lockdown, kita ni tak boleh ke mana-mana. Okey. Akhirnya saya percaya di dalam tempoh 2 tahun orang duduk diam tu berfikir juga sebenarnya berfikir. Maksudnya kalaulah bukan berlakunya 2 tahun ini, mungkin saja saya boleh ke mana. Okey. Namun rezeki Allah Taala meletakkan bagi setiap orang itu, rezekinya itu adalah untuk datang bertemunya, menjadi tetamu Allah dalam ibadah umrah. Alhamdulillah ramai yang pergi. Jadi artinya dalam tempoh 2 tahun itu saya yakin, saya percaya ramai yang memikirkan sesuatu yang ke depan. Maksudnya
merasa macam mungkin merasa Bersyukur juga. mungkin merasa maksudnya takut juga tidak berkesempatan lagi mungkin Betul. atas sebab keadaan situasi yang tidak berpenghujung Dijangka. dan Betul. lebih-lebih tidak dijangka laju sebenarnya kan cuma tu. Cuma barang itu memanglah dalam ilmu Allah Taala, memanglah jua itu adalah betul memang Allah Taala juga mengaturkan semuanya dan itu adalah juga ujian buat kita ni. Jadi dalam ramai-ramai orang kita ni maka orang yang betul pergi melaksanakan umrah itu adalah orang yang memikirkan mengambil balik ujian yang Allah Taala bagi kerana itu dan difikirkan dengan baik. Artinya ada kesempatan, ada kewangan mencukupi, alhamdulillah semuanya boleh pergi. Ramai yang pergi umrah, alhamdulillah sesuatu yang sangat baik pada saya lah. Betul. Jadi kita memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif. Sebelum kita ni melakukan sesuatu itu, ada baiknya kita ni berfikir dalam sebelum melakukan tindakan dan tentunya orang bersedia dari segi mental dan juga fizikal rohani kita ni perlu teguhlah terus dalam keimanan dan ketakwaan. Apapun mungkin secara ringkas kesimpulan dengan topik yang kita bawakan hari ini itu dia tafakur jalan takarub. Silakan baik. Dr. Haja. Perbuatan tafakur ini adalah merupakan anjuran Al-Quran sebenarnya. Jadi kita ni sebagai umat Islam adalah mengambil tindakan atas perbuatan tafakur ini tadi dengan melihat segala fenomena alam. Kita ni berguru dengan fenomena alam. Kemudian kita ni kena juga menggurukan diri kita ni secara dalaman, agar dalaman kita ni itu sentiasa jaga. Apabila sentiasa jaga, berarti kita ni kurang melakukan kelalaian insya-Allah. Dan dalam hal ini juga perlunya kita ni tafakur alam, tafakur dalam diri itu sebenarnya adalah jalan untuk kita takarub, mendekatkan diri kepada Allah Taala. Dan apabila takarub kepada Allah Taala itu artinya kita ni mengenal Allah Taala dengan lebih dekat dan untuk mencapai redha Allah juga sebenarnya. Dan ini adalah kunci sebenarnya yang mungkin ramai juga orang kita ni kurang tahulah sebenarnya. Tafakur adalah kunci untuk kita ni takarub. Dan apabila kita ni takarub berarti kita ni berusaha untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan akhirnya dalam keadaan cuma ni tafakuran ni biarlah kita ambil sebagai jadi kebiasaan dalam dirilah untuk melakukan ataupun sentiasa melaksanakan tafakuran ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita ni sentiasa dalam rahmat Allah juga dan sentiasa mendapat redha Allah juga melalui tafakur ini kerana ia merupakan jalan takarub pada Allah Subhanahu Wa Taala juga insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Haja atas orang kebanyakan yang tadi lihat dari beberapa siri elit rohani ini benar-benar sebenarnya untuk mengajak kita ni bertafakur, berfikir kembali, bukan hanya atas dasar merenung kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga atas segala nikmat yang terus digunakan kepada kita ni. Apa yang kita ni rasakan di bumi Brunei Darussalam masih dalam kemakmuran, keharmonian, keamanan, dan kita ni pun alhamdulillah orang masih berpegang teguh, sebenarnya akan tetap berpegang teguh kepada agama Islam. Baik, terima kasih Dr. Haja untuk segmen Elit Rohani seterusnya 2 minggu akan datang. Di tahun baru tu tahun baru 2023, insya-Allah mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki Dr. Haja. Kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.